Nah. Thank you. Baik, kita duduk sini ya. Ya, pergi aja. Mau ke mana? Mau hujan lah. Mira, dua mira. Oh, mira. Interview kan? Ini berita. Ini laporan polis yang di sini. Ini Bangladesh dari Singapura. Dia mainkan tidak kami buat laporan polis. Dia benar dia menyatakan dalam di sini semua kendala yang mana ini tempat sebanyak yang suci. Semua adalah tempat orang Muslim. Ini satu laporan polis telah dibuat. So hari ini kami juga ada tadi sudah disebabkan pada bulan November ada insiden yang berlaku di Island Baja. Island Baja di mana ini golongan lama ini mulai dari Abang Lem dan anak Abang Lem mereka telah menggunakan kitab botol dan tak mana juga ini satu perbuatan yang tak ada dan tiada. Laporan polis telah dibuat dan press conference telah keluar. Press conference sudah keluar di satu press yang menyatakan sebab dia sampai di Johor, dia gunakan ini perempuan yang kompeten untuk melekat di muka dia. Nanti saya tunjuk gambar. Nah ini anak seolah-olah menghina ini wanita ini semua. Tahun lepas, lepas tu dia ni laporan polis tu dah buat, lepas tu dia naik marah dia ni, sebab ni presiden sini, news sini cakap tidak respect Sultan Johor, sebab Sultan Johor merupakan ketua agama, adik, betul ya? Di negeri itu, so dia cuma nak sabar, lepas tu dia beritahu dia, apa dia tulis dia? Dia betul-betul kuat tau, orang kuat. Orang yang boleh mengatasi semua itu undang-undang termasuk undang-undang Malaysia dan juga mencabar institusi raja-raja. Dia cakap, wah ini berita ini banyak bergurau. Sultan Johor pun sudah main. Ini newspaper, ini flash newspaper sepatutnya sudah tulis silap. Dia sepatutnya tukarkan Sultan Johor dijadikan Sultan Durian. Kalau orang Malaysia buat macam ni, ada kena tangkap. Dia tak kena tangkap. Dia tak kena tangkap. Lagi saya tunjuk. Facebook apa nama? Nelson. Lagi dia di mall, di tempat awam, semua tempat, di hotel, orang ramai sana, dia
dia melukis bahagian kemaluan lelaki. Kalau sekarang saya lukis kemaluan lelaki di sini, you ada sini, saya kena tangkap lah. Ha? Tapi tak ada. Dia tak ada law. Dia King of the Malaysia. Dia kata macam tak ada law ni ada. King of the law Malaysia. Sebab itu dia tengok bahagian ini semua. Tengok. Tengok. Dia pun kata ni semua. Dia tak kena. Semua laporan polis banyak pun tak ada masalah. Okey. Saya senang, ada satu soalan. Kalau menunggang motosikal, sekarang saya di sini, tak ada helmet boleh tak? Tak ada lesen boleh tak? Ada salah tak? Saya pun nak tanya ini Anthony Locke, ada salah tak? Ada salah kan? Tapi orang Singapura tak salah. Walaupun kita semua buat laporan polis, tak kena. Dia boleh buat, dia boleh menunggang motosikal tapi melata-lata tempat tak ada helmet, tak ada lesen sekolah muda. Okey, sebab itu dia sampai JT dan mengangkatkan ikan yang ditangkap di laut Malaysia, dijadikan bahagian kemaluan lelaki untuk dipermain-mainkan dan melacak tanah. Ada salah tak? Ada salah tak? Tapi tak salah. Sebab dia boleh mengatasi semua undang-undang di Malaysia. Okey. Saya ingat dia ada sana mah. Kita buat laporan, kita ingat dia sudah salah. Tetapi bila sekarang tengok dia guna ni bahagian ni bentuk dijadikan tempat lelaki lah. Lepas itu ini bukan di tempat biasa. Dia pergi ke Ipoh Mall. Ipoh Mall tau. Kompleks Ipoh Mall dijadikan bahagian perempuan. Ada salah tak? Kalau orang Malaysia buat macam ni, sudah tentu sudah salah. Tetapi kesemua ini tidak salah. So hari ini saya sudah menerima surat last week dari I think last week 19 January 2024 saya telah menerima ini surat last ni dari Immigration Malaysia. Ini Wang Lei telah orang yang kena adu telah disenaraikan hitam. Okey, telah disenaraikan hitam. Dan saya pun sudah buat satu flash confirm. Kita sudah terima black and white. At least kita mengucapkan ribuan terima kasih kepada usaha Jabatan Immigration Malaysia. Telah buat satu keputusan yang bagus. Ini I think betul immigration saya okey. Tapi kita apa? Disenaraikan hitamkan dan siasatan semua. Pagi surah kita buat press conference, petang dia masuk balik. Dia masuk balik. Di sini saya nak membagi tahu lah pegawai-pegawai immigration tidak ada apa-apa sebab pun kalau pegawai tinggi yang nak bagi dia masuk, janganlah merujuk kepada sama ada dia masih diadu ataupun dalam siasatan polis orang ini sepatutnya tidak sesuai masuk ke Malaysia betul untuk sementara. Kalau ini immigration mungkin Wang Lei kawan pegawai, mungkin kawan Pak Yu pun, tapi lah tolonglah sabar sikit, tolonglah bagi dia sementara jangan masuk ke Malaysia sehingga semua siasatan habis. Kalau pagi sebagai sebuah jabatan berintegriti yang keluarkan surat disenaraikan hitamkan seseorang, ini surat dah kita terima mah, tapi malam you bagi masuk, so apa itu makna kita terima surat ini?
Seolah-olah kalau seorang ini dijatuhkan hukuman penjara 2 tahun, pagi masuk penjara, lepas itu malam seseorang boleh sign baginya masuk. I think ini adalah tidak masuk akal ataupun tidak logik lah. Walaupun mungkin pegawai tertentu ada kuasa untuk boleh buat tanda tangan ini, tapi tolonglah dengan budi bicara merujuk kepada perlembagaan dan merujuk kepada ajaran agama masing-masing. Betul? Kalau saya seorang Kristian, saya kena merujuk kepada ajaran Kristian juga. Tidak benar kan orang LGBT ini masuk ke negara. Tapi saya tahu kalau seorang Muslim pun, I think pun tak setuju. So haraplah immigration kena bagi tahu boleh guna apa salah masuk balik ke Malaysia ini. So di sini dia masuk ke Malaysia, dia bukan pergi mana, dia pergi ini Pawangan, pergi mempromosikan wayang judi all in. Di Malaysia ini kita tahu semua ini orang cakap semua poster tidak ada bahagian chip, ada chip, ada ini gambling kad, semua ada. So adakah ini wayang ini selaras dengan rasa kerajaan kita? So harap orang-orang kita haraplah Wang Lei telah ada banyak pertikaian dan haraplah ini lembaga ini yang cakap lembaga filem penapisan filem negara haruslah mengkaji semula untuk ini wayang ini. So di sini juga ada 2 pelakon yang ada pertikaian. Pernah dengar satu orang nama Nimbi, pernah dengar yang pernah menyanyi lagu negaraku, lagu kebangsaan negaraku yang memburuk-burukkan imej negara kita dan juga agama kita, betul? Ada? So ini orang ini baru-baru ini juga tak lama dia juga sengaja dia tengok di Malaysia kita ada sensitif dengan sesuatu ini orang cakap perasaan sesuatu agama ataupun bangsa. Tetapi dia sengaja dia menggunakan nama babi dijadikan nama tajuk wayang. Kalau you pegawai penapis filem, you akan lulus. Sudah tentu tidak akan lulus. Sebab dia sengaja buatkan hubung tajuk ini babi, jadikan wayang ini di ban. Lepas itu di luar negara dia dapat award nomination. So seolah-olah ini orang adalah satu gila yang sangat-sangat orang cakap sangat-sangat orang cakap nak fight for demokrasi yang tidak sesuai di negara ini. So pernah kita pun pernah dengar ini kita yang bekas menteri Khairi juga cakap abaikan ini. So saya di sini juga bagi tahu lah wayang perjudian all in ini tidak disesuai ditayang di negara ini. Dan kalau nak sesuai pun kena sementara diambil turun untuk kaji oleh lembaga ini penapisan filem disebabkan kena fikir dua-dua pelakon ini adalah pelakon yang banyak pertikaian dan pelakon ini juga dikatakan oleh Khairi Kamarudin abaikan dia. Saya haraplah pegawai-pegawai dan juga rakyat Malaysia jangan cuba cepat lupa. Walaupun kita punya pemimpin dulu ataupun sekarang kita tak kira bangsa, tak kira pembangkang ataupun kerajaan, perbuatan ini semua orang yang ada percaya ini haruslah janganlah bagi peluang. Jangan bagi peluang untuk mereka merosakkan nama negara untuk jadikan payment. Lepas itu dia balik, dia buat bayar, kita pergi bagi lulus. So ini kita nak tanya Pak.
dia tak ada masalah mental, tak ada mental. Tidak. So ini mungkin actually kita sudah banyak kali buat press conference dan juga banyak kali dalam live stream bagi tahu jangan buat kesalahan pulang ajar. Saya pernah jumpa dia satu kali. Itu masa dia belum melampau, tapi selepas itu dia jadi semakin melampau. Saya pernah jumpa dia di tahun 2022. Itu masa dia belum macam buat macam salah yang macam ni, kata. Okey. Kalau orang kata dia tidak siluman, ini negara immigration kena sekat dia masuk. Tapi cakap mungkin dia tidak ada siluman. Orang cakap tadi cakap tidak siluman, biarkan dia masuk Malaysia buat apa yang dia suka. Tapi apa yang saya dia tahu, saya tak pernah dengar. Ini perkara ini. Face to face, dia okey, dia orang normal. Tak ada masalah. Sebab itu masa kita kawan ada sendiri untuk saya di jumpa dia macam ni lah. Tak cakap banyak lah, macam hello. Bukan kawan lah, macam kawan yang sendiri saya pergi. Wang Lei buat perkara luka, persembahan luka dan juga orang cakap yang bertentangan dengan ini bukan perkara ini sejak tahun 2002, start dari bulan 7. Tapi I think bukan saya satu orang buat laporan polis, ada banyak tempat, banyak negeri termasuk Selangor, Johor ada pernah sudah buat laporan kepada dia, tetapi tidak ada kesan. Sebab apa? Sebab dia cakap dia ada orang besar cover dia, tapi nampaklah kita pun halal lah sama ada betul atau tidak. Memang ada banyak laporan polis. Kalau orang Malaysia sudah tengok dia sudah kena tangkap, saya tunjuk satu. Nah, tengok. Ini Brian dan Dipon. Dia orang buat persembahan yang sama. Persembahan yang sama di Johor juga. Dia di Johor. Lepas itu dia kena tangkap, kena dihukum di Malaysia, negara kita sendiri. Tapi Wang Lei buat ini persembahan yang menggunakan konteks perempuan dekat muka, buat macam-macam, macam ambil ikan, dijadikan bahagian kemaluan. Ini, I think ini jauh lebih teruk daripada ini. Betul, kali dia ini tak tunjuk kalau ini dijadikan satu bahan, tetapi Wang Lei tidak kena dituduh. That means ada penyelewengan dalam berlaku semasa siasatan dan ada orang tertentu cuba nak mungkin lah, kita cakap mungkin nak mengawal dia lah untuk mengatasi ini semua. Kita harap sekarang hari ini kita nampak, saya pun sudah terima senarai hitam Wang Lei. Kita memang bagi semua pengaruh ataupun rakyat Malaysia yang tidak bersetuju dengan apa perbuatan Wang Lei yang buat ini, memang kita rasalah ini satu kejayaan untuk rakyat Malaysia. Tetapi apa yang kita nampak pada hari yang sama, Wang Lei masuk balik ke Malaysia. So apa ini makna kalau disenaraikan hitam? So saya haraplah ini Ketua Immigration Malaysia kaji dan siasat dan bagi senaraikan penuh tentang orang ini, sebab orang ini telah banyak kali memainkan isu 3R, religion, races and royalty, dan menyatakan Sultan Johor lebih baik ditukarkan dijadikan Sultan Julian. Ini sudah open challenge.
So open challenge, dan kalau orang yang ada banyak pertikaian ini, kenapa tidak ada tindakan yang dibuat oleh DPP ataupun polis di Raja Malaysia? Okay? Sudah tentu kita cakaplah senang. Wang Lei tak ada lesen, tak ada helmet. Kalau you tanya Anthony Law, you tanya dia, kena dakwa atau tidak? So di sini kita pun nak tanya polis di Raja Malaysia, tunggu apa lagi nak mendakwa dia? Ini sudah cukup. Ini semua orang tahu. Semua orang yang tahu menunggang motosikal tahu kena ada lesen, kalau tak ada kena didakwa. Tapi laporan polis telah dibuat, tidak ada tindakan. Saya sebut di sini, kalau tidak ada, kalau polis LGBT ini November sudah makan masa siasatan selama 2 bulan lebih, lepas itu kita haraplah pihak polis, terutamanya Ketua Polis Negara ini Tan Sri Razarudin dan juga Timbalan Ketua Polis Negara Ayub Khan mengambil belat isu ini. Sebab Wang Lei memang nampaknya ada sekolangan pihak tertentu, bukan mungkin kita nampak jelas-jelas sebab mengawal kes dia. Sebab ini sudah tahu, semua orang tahu ini sudah salah. Betul ya? Ini sudah melanggar. Dia pergi Singapura, pergi mana negara pun sudah melanggar undang-undang. Kita buat tujuan ini, kita nak bagi. Okey, Wang Lei ini dia buat ini, dia nak cuba tunjuk kasih orang Singapura, sebab di Singapura you kena ikut law. Orang Singapura, orang Malaysia tahu, dia boleh buat sesuatu yang melebihi law. Faham? Dia nak tunjuk, lepas itu semua orang suka tengok. Dia boleh mainkan kondom, dia boleh guna ini wanita yang protes, melekat muka, menggunakan ini bra, bahagian ini bra semua dipakai di muka. Sebab ini bagi generasi muda yang belum matang ini semua, kilan masa ini muda ini, mereka anggap ini satu perbuatan yang macam banyak mencabar. So ini sepatutnya dia bukan satu perbuatan yang baik, dan kesemua ini kita hari ini kita kita nak tengok dia telah melanggar undang-undang. Kalau dia melanggar undang-undang, ambillah action. Ini saja. Jadi kita haraplah orang yang tak ada lesen, kita nak tanya Anthony Long. Kalau kita punya orang Malaysia, pemuda-pemudi tak ada lesen, sudah kena tangkap. Tapi ini buat live, tunjukkan jalan raya ini nampaknya macam Bapak Wang Lei punya. Dia boleh pergi mana-mana tanpa halangan penguatkuasaan undang-undang. Dan dalam satu pertunjukan, saya pun sudah buat satu laporan polis. Dia menggunakan lori pentas bergerak, membuat show LGBT di melata-lata tempat di Pulau Pinang. Betul? Semasa dia membuat ini pertunjukan, polis datang. Apa yang dalam live dah cakap, kita nampak macam ada lampu ini kereta ini merodanya ini polisnya kereta. Tapi dalam live dia dah cakap sudah settle. Apa itu sudah settle? Dia telah memalu-malukan negara ini. Dan juga Wang Lei sudah lagi cakap, buah ini Batu Cave ini ada tempat potong tangan, potong kaki, dan juga ini potong kemaluan lelaki disimpan di sana. Ini sudah satu tuduhan yang tidak benar. Betul? So haraplah pihak ini polis, pihak immigration, dan saya juga di sini saya nak mengucapkan ribuan terima kasih kepada Menteri Dalam Negeri Saifuddin, juga pegawai dia pun banyak tolong. Dan kita juga nampak last year, ini Dato' Sri Saifuddin, pegawai dia sudah dalam satu statement dan bersama dengan Dato' Sri Anwar Ibrahim, dia menyatakan ini perkataan ini jam tangan SWAT. Ini perkara ini satu isu yang hot. SWAT ada perkataan LGBT. So benda ini, jam tangan ini telah diturunkan di seluruh Malaysia. Tapi Wang Lei ini bapa LGBT, seorang manusia yang boleh bergerak.
boleh pergi ke mana-mana buat show, menggunakan kondom, menggunakan apa-apa barang untuk bergurau. So ini I think Wang Lei ini jauh lebih berbahaya. Manusia ini jauh boleh berbahaya daripada jam tangan ini. Ada? Kita pernah buat aduan di Facebook. Lepas tu Putrajaya sana ke telefon nampaknya satu isu yang hot. Lepas tu after isu hot ini sudah lepas, sudah tak nampak apa-apa perkembangan telah dilakukan. Tapi masa ini ada lebih 1 million over follower, 1 million, 1 juta lebih. So you tengok dia punya influence, dia punya pengaruh yang besar kepada pemuda-pemudi, terutamanya di rakyat Malaysia. Dia punya Facebook punya follower kebanyakan bukan di Singapura tau, di rakyat Malaysia, bukan orang Singapura. Okey, tanya lagi. Ada. Ini dia akan kumpulan. Dia biasa tak bergerak seorang, dia bergerak satu golongan. Kumpulan. Kita masa ni, hari ini kita pun belum tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kita haraplah ini kita punya Menteri Dalam Negeri yang amat berhormat, Saifuddin, dan juga Immigration, kita nak boleh tolong siasat dan senarai penuhkan orang ini. Orang ini tentu sudah melibatkan banyak kes jenayah, dan kita haraplah kita punya polis di Raja Malaysia, seseorang yang cuba menyatakan Sultan Durian ini bukan satu perkara isu yang kecil, dan juga Sultan Johor sudah nak dijadikan yang di-Pertuan Agong Malaysia ini. Tolong jangan bagi can kepada orang Singapura, walaupun dia ada ini tycoon, ini film-film tycoon yang sponsor dia ada banyak duit, tetapi mengikut perlembagaan salah 9 kalau tak salah, semua orang adalah menikmati undang-undang yang sama. Kita tak boleh cakap orang Singapura ini masuk tanpa permit, tanpa ini permit hiburan, permit kerja ini, dia tak ambil tindakan. Kalau Bangladesh, kalau ini Indonesia, ini orang cakap Nepal masuk tak ada, yang tangkap terus. Tetapi bagi Wang Lei seolah-olahnya mungkin ini orang Singapura, kita kena bagi mungkin orang kata dia ini bertamadun, mungkin kena bagi can. Saya harap ini Malaysia dan Singapura ni tak kira siapa masuk ke sini, kalau dia buat salah kena didakwa. Okay. So akhirnya ini kes LGBT polis di pusat ini, lima orang ini sudah ambil 2 bulan disiasat. Kita nak tahu apa perkembangan dan bila nak ambil tindakan kepada mereka yang terlibat dalam show berlancat di LGBT di Alam Bazaar. Bila boleh siasat habis. Okey, terima kasih. Okey. nanti ya.等下才解释 ，OK， bye，thank you。